Mana insya-Allah pada malam ni kita akan mengupas tajuk yang ke-36, ya, iaitu adab menziarahi jenazah. Ya, adab menziarahi jenazah. Pada muka suratnya ke-274, ya, dalam kitab 40 hadis adab orang mukmin, akhlak menjadi cermin. Kita lihat pada matan hadis ini, haddatsana Adam, haddatsana Syu'batu anil A'mashi an Mujahidin an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Rawahu al-Bukhari. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah daripada Al-A'mash, daripada Mujahid, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW telah bersabda, la tasubbul amwat, janganlah kamu mencela mayat. Janganlah kamu mencela mayat. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, kerana mereka telah sampai mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-1393. Pengenalannya, kematian adalah peristiwa yang benar-benar akan menemui kita. Ia adalah hakikat besar yang dilalaikan oleh ramai orang. Kita tidak mengetahui bilakah kematian itu akan hadir. Apabila kita berada pada waktu siang, kita belum tentu ataupun belum tahu apakah kita pasti akan hidup pada keesokan harinya. Menjadi suatu kebiasaan dalam kalangan masyarakat kita untuk melakukan amalan menziarahi jenazah dan keluarga si mati atau orang yang terkena musibah. Menziarahi jenazah bermaksud melawat keluarga si mati yang ditimpa kedukaan disebabkan oleh kematian. Islam menggalakkan umatnya supaya menziarahi jenazah. Ini merupakan satu kebajikan masyarakat kepada keluarga jenazah dan melahirkan rasa simpati terhadap keluarga si mati. Kita digalakkan memberi nasihat kepada keluarga si mati supaya bertenang dan bersabar menghadapi ketentuan ilahi ini. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis, firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf ayat yang ke-34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maksudnya, dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan. Daripada umat Nabi Adam hinggalah umat Nabi Muhammad SAW, semuanya ada tempoh lah. Ya, hatta pokok Yahudi ni pun, dia pun tak lama dah lah. Ya, dia pun dah di hujung-hujung dah lah. Ya, dia pun tak lama, walaupun mereka lah antara bangsa yang paling lama hidup atas muka bumi ni. Tapi pun dia pun akan berakhir jugalah, tak lama dah tu. Jadi tidak dapat mereka dikemudiankan. Maka apabila datang tempohnya, fa iza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ya, bila mana maka datangnya tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun, dan tidak dapat pula mereka didahulukan. Dah sampai ajal tu akhirnya ngam-ngam sajalah, ya? Tak lewat dan tak cepat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda,
من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويبلغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. Maksudnya, barang siapa mengiringi jenazah seseorang Muslim kerana iman dan mengharapkan balasan, maksudnya dia ni kadang-kadang dia beriman, dia mengharapkan balasan hanya kepada Allah Ta'ala lah, kan? Bukan tunggu duit sampul tu, kan? Kadang-kadang lepas sembahyang tunggu duit sampul. Apa pasal tak gerak-gerak lagi ni kan? Aku dah lama tunggu dah. Ya, tu tak ada kena-mengena pun yang tu ya. Ya, tak ada kena-mengena pun. Sepatutnya kita ringankan lagi tak? Ya, jadinya dan mengharapkan balasan sini maksudnya mengharapkan balasan daripada Allah SWT. Dan dia bersama jenazah tersebut ketika disolatkan dan sehingga selesai daripada pengemudiannya, maka dia pulang dengan membawa 2 qirat. Ya, dia semalat jenazah, dia iringi jenazah sampai ke kubur. Selesai, dia pun balik, maka dia dapat 2 qirat. Setiap qirat setara dengan gunung Uhud, satu pahala yang besar. Gunung Uhud tu dia punya besar dia tu tak, berapa kilometer tu. Kalau kita pusing dengan naik 4-wheel drive, 4x4 kot, ambil masa lebih kurang dalam 45 minit nak pusing satu pusingan Bukit Uhud. Jadinya itu pahalanya. Kalau kita solat jenazah dapat 1 pahala. Nilainya besar itu. Kita pergi hantar jenazah, selesai dikebumikan, kita pun balik. Kan? Makanya dapat lagi 1. Dan barang siapa menyembahyangkannya dan pulang sebelum dikuburkan, maka dia pulang membawa 1 qirat. Kalau dia hanya solat jenazah sahaja, lepas itu dia pun balik lah. Sebab dia pun ada urusan lain kan. Makanya dia dapat 1 qirat. Tapi kalau dia iring jenazah itu sampai kubur, bumi balik, dia dapat 2. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari yang ke-45. Hadis ini yang Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar, satu ketika dia solat jenazah, lepas tu dia balik. Jadi sahabat tanya, engkau tak pergi iring jenazah pergi kubur sekali ke? Tak kot, kan ada urusan tu semua. Kau tak tahu ke? Aku dengar Rasulullah sebut, ya, orang yang solat jenazah, kemudian dia pergi sembahyang jenazah, dia pergi iring jenazah bumi kan, dia balik, lepas bumi kan dia balik, dia dapat 2 qirat. Kalau dia sembahyang dapat 1 qirat je, kan? 1 qirat tu nilai dia sebesar ke Uhud. Jadi Ibnu Umar dia tak tahu hadis ni tu. Bila dia dah tahu hadis ini, dia pun lepas tu apa hal pun dia tunggu dia hantar juga ke kubur, nak dapat 2 qirat. Ya? Itu sahabat kan. Ya. Jadi dia tahu kelebihan itu, makanya dia pergi. Kecuali kita betul kat tadi, kalau usaha penting tak, kalau kita pun faham lah tak. Keterangannya, menziarahi jenazah bukanlah agenda atau aktiviti yang selalu kita lakukan sehari-hari. Ya. Kecuali kalau di bumi Palestin hari ini, bukan sehari-hari lagi dah, setiap waktu. Ya. Hari ini pun dah lebih kurang 9,488 rakyat Gaza telah meninggal dunia, syahid lah. Ya, itu cabaran dia tak. Mereka takkan keluar daripada bumi Palestin tu. Yang harap mereka akan keluar. Sama ada dia mati situ kan, mereka akan terus bertahan di situ dan hingga mereka mati. Ya, sebab Yahudi rancang nak bawa dia orang, nak halau dia orang pergi dekat Sinai. Sinai dekat Mesir pula. Jadi itulah, kita doakan je lah. Sentiasa kita doakan, semoga Allah Ta'ala turunkan bantuan. InsyaAllah Allah akan turunkan. Ya, dan Palestin itu akan dibebaskan. Ya, bagaimana cara? Jangan ni lah. Ya, InsyaAllah. Oleh itu adalah menjadi perkara biasa jika kadang-kadang kita terlupa atau tidak tahu apa yang perlu dilakukan ketika berziarah. Ziarah orang mati ni.
Sebenarnya dalam ajaran Islam terdapat ada adab untuk setiap kita yang kita kerjakan, termasuk adab-adab menziarahi jenazah. Antaranya ialah ketika adab ziarah jenazah ini, yang pertama dilarang orang-orang yang menziarahi keluarga yang baru ditimpa kematian, hadir di tempat rumah tersebut dengan bergurau senda dengan teman-teman yang lain. Tidak digalakkan meninggikan suara ketika berbual-bual. Perkara ini mungkin akan menyinggung perasaan keluarga tersebut. Hormatilah ahli keluarga jenazah yang bersedih. Mereka tidak mungkin akan faham kerana kenapa orang lain masih boleh tersenyum dan ketawa apabila mereka sedang berduka. Kalau ada orang jenis tak reti jaga adab, tak payahlah pergi. Sebab buat gaduh je. Mamu tumbuk pun boleh ni tak. Ahli keluarga tengah sedih, dia buat lawak lagi. Dah mati je. Ingat lagi, hidup lagi. Jangan. Sebab ada orang macam ni dan kemudian sempat lagi bergurau senda tak. Jadi duduk bawah kemah tu, kadang-kadang ada masa kemah kan dulu itu. Kalau kawasan perumahan pun sama tak. Duduk ingatkan nak buat apa? Duduk sembang. Sembang pasal apa? Pasal bola. Kalau pasal Palestin boleh tahan juga lah kot. Cerita benda-benda tadi yang siap ketawa. Jadi ini orang macam ni tak payah lah kot. Tidak membantu pun. Tidak membantu. Paling kurang kita doakanlah untuk si mati. Allahumma fillahu warhamu wa'afi wa'fu anhu tak. Ataupun bagilah baca Yasin dalam tu tak. Bagilah. Yang kedua, kita disunatkan mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umarah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah subhanahu min hulali karamati yaumil qiyamah." Maksudnya tidak ada seorang mukmin yang mengucapkan takziah kepada saudaranya disebabkan suatu musibah. Jadi musibah sini bukan hanya dalam bentuk kematian sahaja. Apa sajalah, rumah dia kena ribut ke, dia ada kemalangan ke, patah kaki dan sebagainya, makanya ucapkan takziah. Jadi orang yang buat macam ni, melainkan Allah SWT akan memakaikannya dengan pakaian kemuliaan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis ini bersatu hadis hasan. Imam As-Sindi menyatakan bahawa takziah kepada saudaranya adalah dengan cara menyuruhnya supaya bersabar. Seperti ucapan, semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang besar kepada kamu dan seumpamanya. Takziah ini adalah satu bentuk kita nak memotivasikan, kita nak mensabarkan keluarga tersebutlah, menenangkan mereka kan. Makanya dengan kehadiran kita itu, kadang-kadang dia tengok kita tu datang, satu kekuatan bagi dia untuk dia berhadapan dengan musibah ni lah. Sebab tu penting dalam bab ziarah ni. Ziarah dalam, khususnya dalam bab ziarah jenazah ni. Kehadiran kita tu kadang-kadang memberi kekuatan pada dia. Dia tengok muka kita datang tu, dia rasa ada satu kekuatan bagi dia. Kita sabarkan dia, tenangkan dia. Diharuskan bagi orang yang menziarahi kematian agar membaca surah Yasin seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Maksudnya bacalah ke atas mereka yang sedang menghadapi kematian dengan membaca surah Yasin. Ini yang ketika nazak. Hadis riwayat Abu Daud, hadis ini bersatu hadis dhaif. Dia dhaif je. Tapi dia untuk tu, maka orang yang sedang menghadapi kematian, maksudnya sedang nazak. Kadang-kadang orang dia tak faham. Bila orang tengah nazak ni, kita nak beri baca Yasin, dia marah pula. Yang baca Yasin kenapa ni? Ayah saya belum mati lagi nak baca Yasin. Kurang-kurangnya kita baca tu untuk memudahkan dia. Sebab orang yang tengah dalam sakaratul maut ini, macam-macam benda datang. Syaitan datang mengganggu dia itu. Jadi ujian-ujian begini, maka kita bacakan ayat Quran ini. Atau bacalah apa-apa lagi lah, yang mudahkan kan.
supaya Allah Ta'ala mudahkan urusan. Yang ketiganya, berdoa supaya jenazah mendapat keampunan Allah SWT. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Istaghfiru li akhikum wa sa'alu lahu bitasbih fa innahu al-ana yus'alu." Maksudnya, mintalah keampunan kepada saudara kamu dan mintalah untuknya keteguhan. Sebab tu kadang-kadang imam macam talqin nak, sabbatakillah bi qawli sabit, ya, tetapkanlah kamu dengan kata kagum, pegang teguh, kan? Bila datang dua malaikat kepada kamu, janganlah kamu gentar dan takut tadi kan. Kita berpegang teguh dengan perkataan tersebutlah. Ya, sesungguhnya ya, dia sekarang sedang disoal. Dan malaikat muka dan nakir menyoalnya itu. Maka semoga Allah telah mudahkan urusan dia. Ya, sebab yang jawab pun bukan dia, amalan dia yang jawab. Ya. Jadi banyakkan amalan. Bila amalan kita banyak ni, insya-Allah lah amalan-amalan kita akan jadi syafaat bagi kita. Yang keempatnya, memberi pertolongan kepada keluarga si mati dalam urusan pengkebumian atau menyediakan makanan untuk keluarga si mati. Digalakkan agar menghulurkan bantuan yang berbentuk wang atau makanan kepada keluarga yang ditimpa kematian, khususnya bagi keluarga yang miskin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, bila mana Rasulullah SAW menerima berita Ja'far bin Abu Talib, ya, sepupu Nabi ni telah syahid, baginda Nabi SAW bersabda, "Isna'u li ahli Ja'farin ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yashghaluhum." Kata Rasulullah, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far kerana mereka ditimpa peristiwa yang menyedihkan. Hadis riwayat Tirmizi, hadis ini bersatu hadis hasan. Bila hari kematian tersebut, ya, jiran-jiran mana pun tolong belikan makanan breakfast. Kita nak masak memang tak dan lah, kita pun ada kerja. Pergi singgah kedai mana-mana, capai nasi lemak 10 bungkus, 20 bungkus, kuih sikit, ambil pergi rumah si mati, bagikan pada keluarga si mati untuk korang ni. Sebab dia orang tak sempat nak fikir apa dah. Makan apa semua tak sempat dah. Dia perut lapar tu kan, tak ada. Nak mikir ni, macam nak urus jenazah, nak bagi lewat polis lah, ke kubur tak selesai lagi. Ya, paling cantik kalau, ya, pihak masjid ambil peranan tak, bagi. Macam saya pergi masjid mana, dia dalam Melaka juga, belah-belah Yasin kot dulu. Kan? Jadi pihak masjid ambil alih. Jiran sebelah tolong buatkan, tolong masakkan makanan. Tu betul. Itu memang betul menepati sunnah Nabi SAW. Yang jadi masalahnya bila kita pergi rumah si mati pula, kita pula demand. Air tak ada ke? Letaklah air mineral kat sini, orang datang nak minum. Banyak cantik kau. Nah, kita pula nak persediakan untuk dia. Kecuali pihak-pihak orang kampung atau siapa-siapa pihak masjid sendiri ambil beli air tak, 2-3 karton, pergi letak bagi pada keluarga itu kan, tak apalah. Ya. Tapi sebab bukan disediakan oleh keluarga si mati, orang lain bantu tu boleh. Yang tak boleh keluarga si mati ni. Buat surah sebut, bagi tahu pada sahabat, buatkan makanan untuk keluarga Ali Ja'far. Maksudnya kita yang sediakan makanan untuk dia, bukan dia sediakan makanan untuk kita. Sama juga, duit si mati tak boleh guna langsung. Bila si mati telah meninggal dunia, 1 sen pun tak boleh ambil. Duit dalam poket seluar dia pun tak boleh ambil. Ya, kecuali duit yang dia dah bagi pada isteri dia pada tu, tak ada masalah kan, untuk bunuh. Tapi dah habis, sebab dia telah menjadi wang faraid, harta faraid. Jadi mana boleh ambil? Ada hak orang lain tu. Kecuali si mati tadi tak, macam dia buat kenduri tahlil apa semua tak. Kadang-kadang gunakan duit saudara ni, bukan duit si mati pun. Pak saudara dia punya ke abang dia, kau buatlah malam ni, kau panggil orang masjid datang. Kau ambillah 1,500 ni, kau buatlah pagi-pagi dah. Boleh, tak ada masalah. Yang penting bukan duit si mati. Ya. Sebab keluarga dia dalam musibah, kita yang kena bantu dia, bukan dia pula kena bantu. Ya. Dan kenduri itu tahlil pun dia tak ada masuk apa pun, dia sebagai satu adat kita buat. Bukan benda wajib pun. Kalau tak buat tu jangan pula orang kampung kata, ish, apa ni orang ni kan. Tak buat dah, tak ada apa-apa. Jangan kita duduk sangka-sangka dah pula. Kan? Ya, jangan sangka-sangka.
Sebab tak semua orang keluarga dia mampu. Sebab tu saya cakap kadang-kadang orang dia miskin, tapi dia boleh buat. Rupanya sebab dia buat ada orang sponsor. Ada orang yang sponsor, tak apa kau buat lah. Kau ambil duit ni kau buat. Itu tak ada masalah lah. Yang penting bukan duit simati tu. Duit simati tak boleh pakai sebab dia dah jadi wang faraid pun. Kemudiannya dalam hadis di atas, Rasulullah SAW mengarahkan jiran tetangga yang tinggal berhampiran dengan keluarga si mati membuat makanan kepada mereka yang ditimpa musibah duka cita kematian. Ja'far bin Abi Talib yang mati syahid dalam peperangan Mu'tah pada tahun ke-8 Hijrah. Sebaik saja berita kematiannya sampai, Nabi SAW menyuruh jiran tetangganya melakukan perkara itu kepada keluarganya supaya meringankan beban duka cita dengan memberi makanan kepada mereka. Itu kata, kalau boleh bagilah barangan makan yang dah siap masak. Contoh saya dekat tadi lah, kadang-kadang dia hantar lauk, ya, dia hantar semak pagi-pagi itu kan, yang dah siap masak. Untuk hari itu atau malam ni nak. Supaya apa? Supaya meringankan beban mereka. Ulama menghukumkan makruh bagi orang yang menziarahi rumah yang ada kematian, makan dan minum di rumah tersebut sekiranya ianya menyusahkan lagi ahli keluarga si mati. Ya, kalau kita pergi ziarah, jangan duduk demand macam-macam. Ya, jangan demand. Air mineral pun tak ada. Oh, apa? Banyak. Bawa lah sendiri. Botol mesin ni pun berilah beli. Jangan duduk demand macam-macam. Ya. Melainkan jika makanan atau minuman tersebut disediakan oleh jiran tetangga bagi keluarga yang ditimpa kematian. Kalau banyak tak? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Maksudnya, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku kemudian dia menyusahkan umatku, maka susahkanlah dia. Pergi rumah orang, kita demand macam-macam. Walaupun kita ni, okey, contoh yang meninggal tu saudara jauh kita ke Johor katakan, kita sampai sana tengok kita pun lapar, jangan kita minta apa-apa pun, sebab dia pun dalam musibah. Nak makan siap-siap apa semualah, belilah capai lah roti apa semua, jangan kita minta. Sebab Rasulullah sebut, ya, kalau kita menyusahkan orang yang sedang susah, maka yuk susahkanlah. Rasulullah berdoa, ya Allah, kalau ada orang yang menyusahkan orang yang dah susah, maka kau susahkanlah dia pula. Ya, Rasulullah kata susahkan dia balik. Ya, jadi jangan. Jadi tak perlulah guna. Sebab tu terutama kalau kita orang kampung lah, kita pergi ziarah kan, tak perlulah kena ambil air-air apa semua pun, kalau kecuali perlu sangat tak. Dan tak ada keperluan. Kita pergi ziarah, buat, kita bantu apa yang boleh kita bantu. Kalau zaman dulu betul lah gotong royong. Nak buat papan lulung, nak buat papan keranda, nak buat pengusung, nak buat apa semua dah gotong royong dulu. Hari ni banyak duduk bawah duduk bawah pokok je. Dan tengok van jenazah dah sampai, ada on the way. Tukang baju jenazah dah siap. Jadi kita tak banyak kerja sangat. Tapi dulu betul, orang dulu masuk hutan cari buluh lah, nak buat pengusung, ya, nak buat tempat mandi dah semua dah betul. Hari ni kita ada kurang sikit sebab kemudahan dah. Kadang-kadang dalam van jenazah tu dah siap ada tempat mandi lagi dah, sebab baju jenazah semua dah siap bawa kain lagi, boleh tutup lagi, jadi mudahan lah, ya. Jadi taklah macam dulu lagi. Jadi tak perlulah kita nak menyusahkan tuan rumah, ya, ahli keluarga waris, ahli keluarga si mati juga. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Syirmah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man darra musliman darahullah wa man syaqa musalliman syaqallahu alaihi. Barang siapa yang memberi kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah SWT akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang menyusahkan seorang muslim, maka Allah SWT akan menyusahkan dia. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi. Hadis ini berstatus hadis hasan. Ya, jangan menyusahkan keluarga waris mati lah. Yang kelimanya, tidak menceritakan aib jenazah atau tentang keburukan jenazah. Ingatlah dosa kita dengan manusia hanya boleh diampunkan oleh orang itu sahaja. Ibnu Al-Asir menceritakan bahawa ketika Ikramah bin Abu Jahal masuk Islam, ramai yang berkata,
dia ini adalah anak musuh Allah SWT, Abu Jahal. Ya, anak Abu Jahal lah, Ikramah tu. Dia dengar ucapan ini telah menyakiti hati Ikramah. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Lantas baginda Nabi SAW bersabda, janganlah kamu mencela ayahnya, kerana mencela orang yang sudah mati akan menyakiti orang yang masih hidup, yakni keluarga dia. Ya, jangan mencela si mati. Walaupun si mati itu kita tahu dia mati dalam keadaan yang tak baik, su'uzan. Tapi dalam hadis pertama yang kita dah baca tadi dah, Rasulullah kata tak perlu mencela si mati. Sebab apa? Walaupun dia mati dalam keadaan yang tak baik. Ni untuk orang Islam ya. Untuk orang Islam. Untuk Netanyahu, untuk Joe Biden tak ada. Dia tak masuk. Kecuali Joe Biden, Netanyahu masuk Islam. Itu baru cerita lain. Ya? Tapi untuk Joe Biden dengan Netanyahu ni tak masuk lah. Ya, makanya boleh mati lah, boleh caci lah. Dia mati pun. Ya, macam Fir'aun juga. Cumanya untuk orang Islam, sekiranya dia mati, dia bukan orang baik, orang jahat, dia mati sekalipun, maka tutup, stop. Sebab dia dah terima apa yang sepatutnya terima. Dan kita tak tahu apa di sebaliknya itu. Sama ada Allah dah terima taubat dia ataupun tidak. Itu bukan lagi urusan kita. Ya, sebab tu Rasul kata jangan cela lagi dah. Cukup, habis. Dia dah hati dah kan? Dah tutup buku. Kemudiannya yang keenam, segerakan pengurusan jenazah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa zalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Maksudnya hendaklah kamu percepatkanlah urusan jenazah. Jika jenazah itu baik, maka kamu telah mendekatkannya kepada kebaikan. Jika jahat, maka kamu telah melepaskannya daripada bahu-bahu kamu. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Jadi cepatkan urusan jenazah. Kalau jenazah tu baik, dia boleh bercakap, dia boleh tarik tangan kita, cepat-cepat, cepat, aku nak masuk alam ni, cepat dah. Ada dia boleh cakap lah kalau dia boleh ni. Ya, sebab jenazah yang baik ni dia dah tak sabar lagi, cepat dah tanam aku, cepat dah. Ya, sebab dia tak sabar nak masuk dalam alam barzah ni. Ya. Tapi begitu juga dengan jenazah yang tak baik. Bila kita cepatkan, segerakan, sekurang-kurangnya kita telah melepaskan di bahu kita bebanannya itu. Ya, bebanannya itu. Kemudiannya yang ketujuh, sembahyangkan jenazah dan mengiringnya ke kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man syahidal janazata hatta yusalli falahu qiratun wa man syahida hatta tufdana kana lahu qiratani. Qila wa mal qiratani? Qala mithlul jabalaini al-azimaini. Maksudnya, barang siapa yang hadir menziarahi jenazah sehingga dia dapat menyembahyangkannya, maka baginya pahala sebuah gunung. Dan sesiapa hadir menziarahi sehingga jenazah itu dikebumikan, maka baginya pahala besar 2 buah gunung. Ditanyakan kepada baginda Nabi SAW, apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Baginda Nabi SAW menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa hikmah yang boleh kita perolehi sekiranya kita menziarahi jenazah. Antaranya, yang pertamanya, kita berpeluang menzahirkan perasaan simpati kepada keluarga si mati. Bila kita pergi ziarah ini, motivasi keluarganya itu rendah. Ya, begitu rendah sekali. Jadi hilang mood, nak makan pun tak ada mood, nak apa semua tak ada mood habis. Kan? Kadang-kadang nak mandi pun tak sempat tau. Ni makanya kita pergi tu, sekurang-kurangnya kita dapat menzahirkan perasaan simpati, kita dapat beri mereka motivasi. Ya, kurang-kurangnya, terutama yang meninggal itu ialah kawan baik kita. Ya, orang-orang yang rapat dengan kita. Jadi bila kita pergi ziarah tu, keluarganya tengok, ni kawan baik sini nanti dia. Jadi dapat satu motivasi lah. Jadi dapat mengurangkan stres mereka itu.
Inilah. Yang keduanya, mengurangkan tekanan emosi keluarga si mati yang kehilangan ahli keluarganya. Dan pergilah ziarah dah. Bila ziarah si mati ini, dia tak ada waktu tertentu. Ya. Kalau kita ni memang orang dekat dengan dia, tak? 1-2 pagi pun boleh lah. Ya, kat rumah tak. Kadang-kadang kita ada urusan lain esok pagi, makanya pergilah ziarah si mati ni tak. Tapi yang sebaiknya tak nak menyusahkan keluarga si mati, lepas subuh lah. Ya, lepas subuh tu pergilah ziarah si mati tu. Ya, sebab jarang orang tanam lepas subuh tak. Paling kurang dalam pukul 10 lebih tak bunyi kan. Jadinya itu. Ya. Sebab tu bila mana tempoh memandikan jenazah dengan tempoh nak dikebumikan tu jangan lama. Ya, jangan terlalu lama. Sebab apa? Kita takut jenazah tu dia ada kekurangan apa-apa kan. Tapi hari ni mungkin dia cover sikit lah. Sebab hari ni kalau jenazah pun dah pakai pampers kan. Jenazah pun dah ditutup dengan kain apa semua. Jadi air tu kadang kurang sikit lah. Kadang darah keluar. Ya. Kalau dia jenis ada masalah paru-paru tu kadang hidung pun keluar darah, telinga pun keluar darah kan. Maka ditutup dengan kapas, dipakaikan pampers, jadi ada kurang sikit lah. Ya, tak adalah kita nampak sangat. Jadi dalam tu selesai dalam tu je lah. Kemudian yang ketiganya, dapat mengeratkan hubungan silaturahim dengan keluarga si mati. Kadang-kadang terputusnya silaturahim ni bila berlakunya kematian, bertaut semula silaturahim tersebut. Ya, dengan asbab kematian tadi tu terjalin semula silaturahim. Yang keempatnya, menunaikan fardu kifayah, iaitu memberikan hak sebagai seorang muslim ke atas muslim yang lain. Ya, hakul muslim ala muslim sitte, ada 6 lebih kurang. Yang terakhir itu ialah mengiringi jenazah. Menjarahi dia ketika sakit, menjarahi ketika dia mati, mengiringi jenazahnya. Itu antara hak orang Islam, sesama Islam lah. Jadi dia fardu kifayah. Dia sebut fardu kifayah, semua orang kena buat. Ya, kena pergi. Ya, cumanya kalau ada yang dah menguruskan dia, bila dah ada nak menguruskan untuk mandikan jenazah, biarlah kerja dia buat. Ya. Dan pastikan ya, banyak isu lah kadang-kadang. Ya, kalau si ayahnya mati, makanya kalau ada anak-anak kan, kalau boleh biarlah anak lelaki yang mandikan. Ya, kalau yang ibunya mati, kalau boleh biarlah anak perempuan. Ya, tapi kalau isteri mati atau suami mati tak ada masalah lah. Ya, suami ya ataupun isteri pun, tapi yang sebaiknya waktu dia tengah kapan pula. Kita nak elakkan fitnah, nak elakkan yang ni lah kan. Jadinya sebab fitnah itu bila si mati dia mati dah. Fitnah tu akan datang pada orang yang hidup. Ya, jadi untuk cari selamat maka biarlah yang sama jantina saja yang menguruskan lah. Ya. Tetapi kalau jenis jenazah dua alam ni tetap kena ikut dia punya ni lah. Tetap kena ikut jantina asal dia. Kan? Kena ikut juga. Tak kira lah. Ya? Macam mana pun sebab ikut jantina asal dia lah. Takkan orang perempuan nak mandikan jenazah lelaki yang menyerupai perempuan ni kan. Ikut yang satu asal gitu. Sebab tu jaga aib. Sebab tu cakap tadi tu, aib jenazah ni kena jaga. Ya? Jangan cerita pada orang. Sebab apa? Sebab bila kita ceritakan aib jenazah tersebut, makanya kita telah mendapat dosa dan dia telah pun mati. Macam mana kita nak minta maaf kat dia? Dia dah mati. Kita pula ceritakan aib dia. Kau tahu, aku tengah mandi kat jenazah tu dah. Jaga orang macam ni. Tiba-tiba dah keluar pula orang cerita macam ni. Jadi sebab tu pemandian jenazah memang kena jujur, kena seorang yang mulutnya memang diam. Tak ada cerita apa-apa pun. Ya. Kemudiannya, menjalani jenazah dapat melahirkan rasa keinsafan dalam diri kita tentang kematian itu pasti menjemput kita suatu hari nanti. Yang keenam, kematian adalah sebahagian daripada qada, ketetapan Allah SWT yang wajib diterima oleh hamba-hambanya. Sebab tu diharamkan. Kenapa orang ni dia merintih, dia menangis, dia meraung-raung, haram. Sebab apa? Engkau ni telah tolak ketetapan Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua orang akan mati. Lambat cepat saja.
Tapi bila dia meratap, dia meraung seolah dia tak terima takdir Allah, ketetapan Allah. Sedangkan hakikat semua orang akan mati. Lambat cepat je. Jadi itu diharamkan. Setakat nak bersedih, keluar air mata, normal. Rasulullah pun nangis keluar air mata tak. Tapi nak meratap, meraung-raung, itu dah di luar normal lah, tak boleh lah. Yang ketujuhnya, kita juga dapat bermuhasabah diri tentang ibadah yang telah kita lakukan selama ini. Kita akan terfikir, adakah ibadah kita selama ini mencukupi untuk dibuat kebakalan di akhirat nanti. Ya, sebab tu orang yang cerdik ialah mereka yang ingat mati. Pengajaran hadis, berdasarkan hadis di atas, hukum asal mencela atau menghina seseorang yang sudah meninggal dunia adalah haram. Kerana terdapat larangan dalam hadis di atas. Nabi SAW kemudian memberikan alasan larangan tersebut, iaitu mereka telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan. Saya sebut tadilah, kalau dia ni orang jahat pun cukup dekat tu sebab dia pernah dapat apa yang sepatutnya dia dapat. Maksudnya dia tengah menghadapi pembalasan dia lah. Tak perlu kita tambah lagi. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarh Mukhtasar ala Bulughul Maram menyatakan bahawa ayat ini bersifat umum kerana sesungguhnya mereka si mati telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan. Jika mereka adalah orang baik, celaan itu tidaklah mencelakakan mereka. Kalau dia orang baik, siapa cakap pun tak pakai dah. Tetapi jika mereka adalah orang jahat, mereka telah mendapatkan balasannya sehingga tidak memerlukan ini dan itu. Tak perlu tambah lagi lah. Alasan larangan tersebut juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "La tasubul amwata fatu'zul ahya'a." Maksudnya janganlah kamu menghina mereka yang sudah mati sehingga kamu menyakiti mereka yang masih hidup. Hadis riwayat Tirmizi, hadis ini hadis sahih. Menghina atau mencela orang yang sudah meninggal dunia akan menyakiti mereka yang masih hidup, iaitu daripada kalangan ahli waris dan kerabatnya. Larangan tersebut bersifat umum, termasuk jika kita mengetahui bahawa orang tersebut meninggal di atas kefasikan, melakukan dosa besar dan belum bertaubat sampai mati. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Mukhtasar ala Bulughul Maram juga menyatakan bahawa janganlah kita mencela mereka yang si mati dan janganlah menyebut-nyebut keaiban mereka. Ini kerana mereka telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan. Meskipun orang yang sudah meninggal tersebut adalah orang fasik semasa hidupnya dan mati di atas kefasikannya, maka engkau tidak boleh mencela dan menghina kefasikan mereka. Ini kerana mereka telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan dan hisab mereka di tangan Allah SWT. Perbuatan mencela orang yang sudah meninggal dunia adalah dilarang kecuali terdapat alasan yang dibenarkan atau terdapat maslahat syar'i, keperluan syariah di dalamnya. Contoh alasan yang dibenarkan adalah mencela tokoh orang-orang kafir yang semasa hidupnya banyak menyusahkan dan menyebabkan orang Islam sengsara, atau semasa hidupnya memerangi negeri-negeri orang Islam dan berusaha merosakkan agama Islam. Itu saya sebut tadi, nak maki Netanyahu dia mati, esok Joe Biden pun tak ada masalah lah. Sebab ini terang-terang memang bunuh orang Islamnya. Ya? Jadinya tak ada, kecuali dia dah masuk Islam tu lain cerita. Makanya lagi tu boleh lah. Dikecualikan dalam masalah ini jika perbuatan itu akan menyakiti kaum keluarganya yang masih hidup. Ditakdirkan ahli keluarga Netanyahu semua masuk Islam. Maksud kesnya sama macam isu Ikramah anak kepada Abu Jahal. Maka tak boleh kita mencelanya. Ya, tak boleh kita mencelanya. Isunya sama macam kes anak Abu Jahal lah. Terutama yang lagi jika kaum keluarganya adalah Muslim, sehingga mencela orang kafir yang sudah meninggal dunia itu perlu dipertimbangkan secara berhati-hati tentang masalah di dalamnya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Liqas Al-Babul Maftuh juga menyatakan bahawa adapun mencela orang kafir yang sudah meninggal kadang-kadang akan menyakiti ahli keluarganya yang Muslim. Masalah ini perlu dipertimbangkan kerana adanya masalah syar'i
dalam mencela orang kafir yang sudah meninggal dunia, yang mana kadang-kadang memang terdapat maslahat syar'i dalamnya. Saya cakap tadi, kalau ditakdirkan keluarga Joe Biden, keluarga Netanyahu ada yang masuk Islam, maka itu perlu dipertimbangkan lah. Ya. Contoh adanya maslahat syar'i di antaranya adalah mencela tokoh ahlul bid'ah yang sudah meninggal dunia dan mewariskan pemikirannya, baik dalam bentuk tulisan, buku atau rakaman ceramah-ceramah yang masih diperdengarkan atau diakses secara meluas oleh umat Islam. Contoh kalau yang mati tu tokoh orang yang anti hadis, anti Al-Quran. Dia orang Islam, ya, tapi dia ni cukup anti hadis, tak percaya dengan hadis Nabi. Dia mati, ya, ahli keluarganya Islam, makanya jawablah dia depan Allah, kita serahkan dia pada Allah lah, tak payah menambah lah. Ya, dengan kata lain, pemikiran bid'ah yang menyimpang tersebut telah tersebar luas dalam kalangan umat Islam. Oleh kerana itu, terdapat maslahat syar'i untuk kita memperingatkan umat Islam daripada kesesatan pemikiran tokoh ahlul bid'ah tersebut yang telah meninggal dunia. Sebagai kesimpulan, menyebutkan kejelekan dan keburukan orang yang sudah meninggal dunia, mencela atau menghina mereka termasuk perbuatan yang diharamkan, meskipun orang tersebut adalah orang fasik. Dikecualikan dalam masalah ini jika terdapat alasan yang dibenarkan atau terdapat maslahat syar'i di dalamnya. Kesimpulannya, pertama, kematian adalah sesuatu yang pasti dan kita harus bersedia menghadapinya kerana ia merupakan titik permulaan kepada penghidupan yang kekal abadi. Hanya mukmin yang dipanggil menghadap Tuhannya dengan hati bersih akan memperoleh kejayaan. Kedua, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu dan berjaya lari daripada kematian. Sama ada kaya atau miskin, berpangkat atau tidak, sihat atau sakit, tua atau muda. Semuanya bukan jaminan panjang atau pendeknya umur seseorang. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya agar memperbanyakkan mengingati kematian. Kesimpulan yang terakhirnya menyebutkan keaiban dan keburukan orang yang sudah meninggal dunia, mencela atau menghina mereka, termasuk perbuatan yang diharamkan. Meskipun orang tersebut adalah orang fasik, dikecualikan dalam masalah ini jika terdapat alasan yang dibenarkan atau terdapat masalah syar'i di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Itulah tuan-tuan tentang kupasan tajuk yang ke-26. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pada tajuk yang ke-37, iaitu adab menziarahi kubur.